Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 Ogos bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Pemilik Crack House Comedy Club disenarai hitam seumur hidup. Juga wanita berihram, pelaku tidak akan terlepas. Pemilik Crack House Comedy Club disenarai hitam seumur hidup daripada mendaftarkan lesen perniagaan di mana-mana premis sekitar Ibu Negara. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata lesen perniagaan kelab komedi terbabit turut dibatalkan berkuat kuasa 30 Julai lalu hasil keputusan Jawatankuasa Perlesenan yang bermesyuarat pada 29 Julai lepas. Pembatalan lesen Crack Comedy House ini bermula pada 30 Julai. Kita batalkan lesen dan pemilik serta tuan punya kepada kelab ini disenarai hitamkan untuk selama-lamanya lah. Maknanya pemilik ini tidak boleh lagi mendaftarkan sebarang aktiviti perniagaan hiburan di dalam Kuala Lumpur walaupun menggunakan nama dan juga syarikat yang berlainan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengetuai operasi bersepadu di Pasar Borong Kuala Lumpur hari ini. Tambah Datuk Seri Jalaluddin, pihaknya juga sedang memantau beberapa kelab yang disyaki terbabit dengan aktiviti seumpama itu di sekitar Ibu Negara. Sebelum ini, media melaporkan pengasas dan pemilik bersama Crack House Comedy Club, Rizal Van Gezel, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 3 tuduhan memuat naik video di 3 platform media sosialnya yang menyentuh isu sensitiviti perkauman pada 22 Julai lalu. Rizal menjadi tumpuan kontroversi selepas video yang tersebar di media sosial menyebabkan pihak tertentu tidak berpuas hati dengan persembahan komedinya. Terdahulu, Siti Nur Amira Abdullah 26 tahun yang tular selepas menanggalkan baju kurung dan tudungnya di kelab komedi mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyebabkan suasana tidak harmoni menggunakan agama di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 13 Julai lalu. Mengulas mengenai isu wanita berperwatakan lelaki yang memakai ihram, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syahari menegaskan bahawa pelaku terbabit tidak akan terlepas. Jelasnya kes itu kemudiannya akan diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri terlibat. Sudah dalam pemakluman pihak berkuasa agama, kalau ia melibatkan negeri, kita serah kepada pihak berkuasa agama negeri. Kalau melibatkan wilayah, kita jawi dan juga agensi agama di bawah kita yang melibatkan sudut enforcement ini akan mengambil tindakan. Ini satu sepatutnya budaya yang perlu dicegah, yang tidak sepatutnya. Orang pergi ke Mekah ini memang nak membersihkan diri daripada dosa, tapi dia pergi buat dosa yang lain pula. Bukan sahaja dosa peribadi dia, tapi dia dalam konteks yang lebih dahsyat ialah menghina agama Islam itu sendiri. Sebelum ini tular di media sosial seorang wanita memakai ihram berada di Tanah Suci Makkah dan menziarahi Raudah. Video berdurasi 17 saat itu mendapat kecaman hebat oleh warganet kerana tindakan beliau menghina Islam dan Tanah Suci. Baik, 2 lelaki ditahan manakala lori yang sarat dengan muatan 2,720 kg minyak masak paket bersubsidi disita dalam satu operasi bersepadu di Kota Baru petang semalam. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Kelantan, Aswadi Jaafar berkata, lori itu ditahan di Peringat selepas pihaknya mengekori kenderaan itu kira-kira 20 minit. Lori yang dilihat dalam keadaan mencurigakan itu dilapor dari arah Pauh 5 Bacok. Pemeriksaan lanjut dalam kenderaan itu menjumpai 2,720 kg minyak masak paket bersubsidi dengan anggaran nilai RM6,800. Aswadi berkata pemandunya gagal mengemukakan sebarang dokumen, lesen, maklumat atau resit sebagai pemilikan barang kawalan itu seperti diarahkan pasukan mengikut Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961. Pihaknya mengesyaki barang kawalan itu akan dihantar ke stor transit sementara di sekitar sepadan sebelum diseluduk masuk
masuk ke negara jiran melalui pangkalan haram. Katanya pemandu dan kelindan masing-masing berusia 40-an dan 50-an ditahan untuk siasatan lanjut mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 kerana disyaki memiliki barang kawalan tanpa lesen dengan niat melakukan kesalahan. Seorang remaja lelaki bersama rakannya dikuatiri lemas di Sungai Triang berhampiran Kampung Kerayong dekat Bera selepas hilang dihanyut arus deras. Susulan kejadian itu, operasi mencari dan menyelamat giat dijalankan dengan pencarian sejauh 3 km dari lokasi mangsa dilaporkan terjatuh. Dalam kejadian kira-kira jam 3.30 petang semalam, mangsa Muhammad Ni Ikmal Shah Ismail 15 tahun dan Muhammad Daniel Ishak Nur Azlan 11 tahun datang bersama 6 lagi rakan mereka ke lokasi kejadian. Kedua-dua mangsa dilapor mandi menggunakan pelampung tiup tayar lori di tengah sungai sebelum dihanyutkan arus deras. Operasi mencari dan menyelamat SAR melibatkan seramai 45 pegawai dan anggota pelbagai agensi dari bomba, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM serta polis dan dibantu penduduk kampung. Operasi pada pagi ini juga diteruti oleh pasukan K9 daripada Kuala Lumpur dan membuat pencarian sejauh 3 km. Dan pasukan menyelam PPDA daripada Balai Bukit Angin telah membuat 2 selaman pada pukul 9.30 pagi di lokasi yang dikuatiri lemas. Sementara itu, ibu kepada Muhammad Daniel Ishak berkata anaknya memaklumkan mahu pergi ke rumah kawan sebelum dia dimaklumkan berhubung kejadian itu. Sebelum ni anak bagi tahu dia pergi ke rumah kawan dia kat Taman Gempas. Dalam lingkungan dalam pukul 4 lebih, 4.30 tu kawan dia bagi tahu yang mengatakan dia pergi mandi sungai ramai-ramai, dia lemas kat sungai. Operasi ditamatkan jam 6 petang tadi dan akan diteruskan 9 pagi esok. Hujan lebat petang tadi menyebabkan lebuh raya pantai timur di kilometer 68.1 hingga 68.0 arah Kuala Lumpur dibentung dinaiki air. Menurut Anif Berhad, kejadian tersebut berlaku sekitar jam 5 petang tadi. Berdasarkan rakaman yang tular di media sosial, pemandu terpaksa menggunakan satu lorong sahaja. Berikutan laluan lain telah ditutup buat sementara. Anif Berhad kemudian memaklumkan air telah surut kira-kira 1 jam kemudian, namun lorong kiri masih lagi ditutup untuk kerja-kerja pembersihan. Trafik kemudian dilapor kembali lancar meskipun hanya satu lorong dibuka kepada pengguna jalan raya. Suntikan dana tambahan tidak akan diberikan kepada projek kapal tempur pesisir LCS pertama. Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein berkata, ketika memberi jaminan itu berkata, projek LCS tersebut akan menjadi ujian pertama bagi membuktikan kepada kerajaan bahawa kapal tempur itu dapat disiapkan dalam tempoh ditetapkan dengan peruntukan sedia ada. Kalau pihak berkenaan tak dapat menyerahkan kapal pertama ini dalam masa yang ditentukan dengan peruntukan yang sedia ada, bagaimana kita, saya sendiri, akan yakin bahawa mereka dapat memenuhi keperluan kita untuk kapal-kapal yang lain. Jadi saya nak tengok apa yang telah pun dirancang, apa yang telah pun dibentangkan kepada Kabinet, apa yang saya telah jawab ke Dewan Negara dapat disempurnakan, dan ujiannya ialah kapal pertama tadi. Dan kapal pertama tadi tidak akan melibatkan suntikan kewangan yang baru. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Kibar Jalur Gemilang bagi sambutan Bulan Kebangsaan peringkat Kementerian Pertahanan tahun 2022 dan sambutan Jubli Emas Lembaga Tabung Angkatan Tentera di Ibu Negara petang tadi. Sementara itu, beliau berkata penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung skandal kapal tempur pesisir LCS telah dibentang kepada Kabinet pagi tadi. Ianya masih dalam proses melibatkan semua pihak, khususnya menteri-menteri, tetapi ianya mesti juga disembah ke bawah duli tuanku. Banyak perkara yang dibincangkan, tetapi bagi saya janji kepada Dewan Negara semalam untuk bawanya kepada Kabinet dan setelah pun saya lakukan.
Pada 4 Ogos lepas, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PSC mendedahkan tiada satu pun LCS telah disiapkan walaupun kontrak projek bernilai 6.083 bilion ringgit itu memperuntukkan 5 daripada 6 kapal tersebut seharusnya disiapkan dan diserahkan setakat Ogos 2022. Pada 11 Ogos lepas, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan telah melengkapkan kertas siasatan terhadap beberapa individu yang mempunyai kaitan dengan dakwaan penyelewengan dalam pengendalian projek pembinaan LCS. Sementara itu, pada majlis sama, Datuk Seri Syamuddin Hussein berkata, pencarum Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT boleh membuat pengeluaran khas Jubli Emas dengan jumlah maksimum RM500. Jelas beliau, permohonan pengeluaran boleh dibuat melalui aplikasi MyWira mulai 10 Oktober sehingga 19 Disember. Pembayaran pertama pula akan dilaksanakan bermula 19 hingga 23 Disember 2022. Tambahnya, pengeluaran khas itu sebagai manfaat tambahan dan insentif bagi membantu menangani beban kewangan pencarum. Turut hadir pada majlis sambutan Jubli Emas yang ke-50 tahun dengan tema transformasi nadi LTAT itu antaranya Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Muiz Abdul Aziz, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang dan lain-lain. $4,053 pegawai kesihatan ditawar. Masih bersama Berita Al-Hijrah, 4,053 pegawai kesihatan kontrak ditawar lantikan ke pejawatan tetap oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar dalam satu kenyataan berkata ia merupakan pengambilan jawatan tetap yang terbesar dilaksanakan sejak pelantikan secara kontrak bagi jawatan-jawatan tersebut diperkenalkan pada tahun 2016. Daripada keseluruhan jumlah terbabit, 3,586 jawatan terdiri daripada pegawai perubatan, 460 pegawai pergigian dan 400 pegawai farmasi. Pelantikan secara tetap ini adalah selaras dengan keputusan kerajaan yang prihatin dengan keperluan sumber manusia KKM. Malah pengambilan jawatan tetap ini juga merupakan pejawatan tetap tambahan yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 2015. Selain daripada perwujudan jawatan tetap tambahan pada tahun ini, kerajaan juga telah bersetuju untuk mewujudkan sekurang-kurangnya 1,500 pejawatan tetap tambahan melibatkan pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi pada setiap tahun bermula 2023 sehingga tahun 2025. Kerajaan juga bersetuju agar 800 jawatan tetap pakar perubatan dan 70 pakar pergigian diwujudkan di KKM setiap tahun mulai tahun hadapan bagi menampung keluaran pakar perubatan tetap di fasiliti kesihatan di bawah KKM. Sementara itu, bagi pegawai yang tidak dilantik secara tetap, perkhidmatan kontrak mereka masih diteruskan. Mereka yang sedang berkhidmat di bawah khidmat wajib pula akan ditawarkan pelantikan semula secara kontrak selama 2 tahun lagi selepas kontrak khidmat wajib tamat bagi tujuan kesinambungan perkhidmatan. Selain itu, mereka juga berpeluang dilantik semula secara kontrak selama 4 tahun lagi bagi mengikuti pengajian kepakaran. Yayasan Wakaf Malaysia komited meneruskan kesinambungan program iTekad CIMB Islamic Rada Entrepreneur dengan kerjasama CIMB Islamic Bank dan Yayasan Belia Malaysia YBM. Program edisi kedua itu bertujuan membantu komuniti asnaf dan golongan B40 mencapai daya tahan kewangan yang stabil di samping menjana pendapatan yang mampan. Terdahulu, majlis menandatangani perjanjian kerjasama itu disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif YWM Profesor Dr. Amir Syaharuddin, Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Islamic Ahmad Syahriman Muhammad Sharif dan Ketua Pegawai Eksekutif YBM Datuk Mustafa Othman dengan disaksikan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuk Syari. Datuk Ahmad Marzuk berkata program ini juga bertujuan untuk memberi peluang pekerjaan kepada peserta sebagai penghantar makanan di bawah naungan Food Panda beserta latihan kemahiran keusahawanan. Yang memilih peserta-peserta yang layak dan juga mereka akan mengikuti latihan tertentu dan dalam tempoh setahun mereka menjadi pemilik penuh kepada motosikal yang diwakafkan itu untuk mereka meneruskan lagi kerja menghantar, dan ini adalah sebahagian daripada program
yang terbaik yang mampu untuk memberi sokongan kepada golongan B40 bagi meneruskan kehidupan mereka. Menerusi tekad CIMB Islamic Rider Entrepreneur, Yayasan Wakaf Malaysia bertindak sebagai pengumpul dana wakaf manakala YBM menyelaras serta menguruskan pengedaran motosikal kepada peserta. Dana pemula bernilai RM300,000 akan mengaplikasikan konsep wakaf muakkad atau wakaf sementara. RM300,000 telah kita agihkan untuk tujuan program ini, di mana program ini bukan saja untuk mereka menjadi penghantar makanan, tetapi dia ada satu objektif jangka panjang. Mereka insya-Allah akan terlibat dalam perniagaan ataupun keusahawanan selepas mereka melihat potensi-potensi sementara menjadi penghantar makanan tersebut. Selepas setahun menjadi penghantar makanan, peserta akan diberi pilihan sama ada meneruskan pekerjaan bersama Foodpanda atau menjadi usahawan sepenuhnya. Sebagai permulaan, program perintis ini akan melibatkan 40 peserta dan perlu melalui proses temu duga untuk dinilai. $28 pelatih Akademi Da'i Muda Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim ADMY menerima watikah masing-masing sempena siri keempat ADMY. Dengan penyerahan watikah terbabit, kesemua pelatih secara rasminya bakal memulakan latihan selama 4 bulan di Institut Latihan Dakwah Yadim Indah di Hulu Langat, Selangor. Penyerahan watika berkenaan disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad. Pada majlis sama, Datuk Idris turut mengingatkan pelatih agar memiliki ilmu, penampilan yang baik dan menunjukkan akhlak terpuji. Beliau turut menekankan kepentingan teknologi untuk menyampaikan mesej dakwah selain turun padang untuk mendekati masyarakat. Kesemua 28 pelatih bagi siri keempat ini dipilih daripada 300 calon yang memohon menerusi peringkat tapisan dan ujian. Turut hadir memeriahkan majlis Ketua Pegawai Eksekutif Yadim Tuan Kamarul Arif Tuan Soh serta pengarah ADMY Kapten Besara Syamsuddin Munir. Sementara itu, Tuan Kamarul Arif berkata pelatih bakal merasai pengalaman berdakwah di lapangan bagi menyantuni golongan rentan, LGBT, golongan anti-Islam dan sebagainya. Tambah beliau, program ADMY memiliki keunikan tersendiri. Malah produk Yadim ini juga sering diundang dalam pengisian majlis agama. ADMY bakal bersiaran langsung di TV Al-Hijrah bermula 13 Oktober ini. Bincang niaga kembali di era peralihan endemik terus bertahan dan berani mengurat langkah. Kami kembali memayungi anda bersama Bincang Niaga Revival 20 Ogos ini. Rebut peluang ini untuk bersiaran di KJTV dengan package promo ekstra, slot terhad, masa terhad. Daftar sekarang di www.tvalhijrah.com/bincangniaga atau imbas QR code yang tertera. Selepas ini hampir 100 tan ikan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenaan menerima darjah tertinggi kerajaan Turkiye, Turkish Order of the State, sempena lawatan negara ke Turkiye. Anugerah tertinggi yang disampaikan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di Istana Presiden itu menjadikan baginda Ketua Negara ASEAN pertama menerima anugerah berprestij berkenaan. Seri paduka antara 5 pemimpin negara yang menerima pingat tersebut di bawah pimpinan Erdogan selain Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz, Raja Belgium Raja Philip, Emir Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah dan Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi. Sementara itu, dalam majlis sama, Sultan Abdullah turut berkenan mengeruniakan anugerah darjah tertinggi negara, darjah utama Seri Mahkota Negara DMN kepada Erdogan. Darjah kebesaran DMN dikurniakan kepada Sultan atau Raja yang memerintah negeri, namun darjah kebesaran itu juga boleh dikurniakan secara kehormat kepada warga asing serta orang paling dihormati. Selain Erdogan, antara penerima kehormat luar negara pernah dikurniakan DMN sebelum ini antaranya Ratu Elizabeth, Emir Qatar Sheikh Hamad Khalifa Al-Thani, Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz dan isteri Sultan Brunei Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha.
Turut mengiringi Seri Paduka Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta anaknya baginda Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah dan Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Jihan Azizah Atiyatullah. Terdahulu Seri Paduka berdua berkenan menghadiri jamuan negara bersama Erdogan dan isteri di Istana Presiden selepas sambutan negara. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri mempunyai jadual padat sepanjang lawatan negara selama 7 hari di Ankara dan Istanbul. Sekurang-kurangnya 17 lokasi di selatan Thailand digegarkan dengan serangan bom dan kebakaran. Pihak berkuasa tidak menolak kemungkinan serangan itu dilakukan secara terancang sehingga mengakibatkan 7 cedera. Menurut pegawai polis dan tentera, serangan berkenaan berlaku lewat semalam dan awal pagi tadi. 17 serangan berlaku di Patani, Naratiwat dan Yala dengan menyasarkan kedai serbaneka dan stesen minyak. Setakat ini tiada mana-mana pihak mengaku melakukan serangan berkenaan. Penyerang menunggang motosikal dan dalam beberapa insiden melontarkan bom petrol ke atas lokasi yang disasarkan. Individu tersebut meletakkan sebuah beg hitam di dalam kedai tersebut dan memberi amaran kepada pekerja meninggalkan premis itu sekiranya tidak mahu mati. Pekerja berkenaan meninggalkan premis itu sebelum beg hitam itu meletup kira-kira 10 minit kemudian. Gerbang kereta api di Southwark, Tengah London terbakar. Kebakaran besar itu memaksa kereta api menuju ke kawasan itu dihentikan dan beberapa bangunan berhampiran dikosongkan. Menurut Brigade Bomber London LFB, sekitar 70 anggotanya bertungkus lumus memadamkan kebakaran. Kepulan asap keluar dari bawah gerbang kereta api yang difahamkan menempatkan beberapa kenderaan dan terbakar sepenuhnya menyebabkan stesen Southwark dan London Bridge ditutup. Kebakaran itu menghasilkan kepulan asap tebal dan sesiapa yang tinggal atau bekerja di kawasan setempat dinasihatkan menutup semua jendela dan pintu. Kereta api menuju ke rangkaian London Underground, Jubilee Line turut terkesan akibat kebakaran. Rangkaian kereta api Kent and Sussex menerusi ciapan Twitter berkata kebakaran merebak ke tempat letak kereta di mana 2 kereta elektrik terbakar. Hampir 100 tan ikan mati ditemui terapung di Sungai Oder, Poland. Bangkai ikan tersebut juga ditemui dekat tebing Sungai Jerman, Bandar Timor-Schwed. Menurut Perdana Menteri Poland Mateusz Morawiecki, berkemungkinan sejumlah besar sisa kimia telah dibuang ke dalam sungai. Ia mungkin mengambil masa bertahun untuk kembali pulih. Sampel air sungai telah dihantar ke makmal di Republik Czech, Belanda dan Britain untuk mengesan punca pencemaran. Sementara itu, pihak kerajaan juga mengkaji punca semula jadi yang berkemungkinan disebabkan oleh paras air sungai yang rendah dan suhu persekitaran yang tinggi. Dianggarkan 500 anggota bomber dikerah untuk membersihkan sungai. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa pilihan. Seorang penduduk di kawasan ladang Rookery di Newbury bertindak berdiri di hadapan sebuah jentera sebagai tanda protes. Difahamkan dia berang dengan petani lain selepas lebih 2 kali makanannya dipenuhi debu tanah. Susulan jentera tersebut meratakan tanah semasa musim panas. Pada masa sama, pemilik ladang berkenaan bersyukur kerana lelaki tersebut tidak dilanggar jentera tersebut kerana pemandangan pemandu agak kabur akibat debu yang banyak. Di daerah Zhuhai, China, lebih 300 pengunjung IKEA bertempiaran lari menyelamatkan diri keluar dari premis tersebut selepas terdapat 1 kes positif COVID-19 di kawasan tersebut. Meskipun pihak berkuasa telah mengarahkan mereka untuk kekal berada di dalam premis berkenaan, namun rata-rata mereka tidak mengendahkan arahan terbabit. Ia susulan mana-mana pengunjung yang masih berada di dalam IKEA akan dibawa untuk menjalani proses kuarantin di kem yang disediakan pihak berkuasa. Di Firozabad, India pula, seorang ketua polis daerah tersebut memarahi tukang masak yang menyajikan makanan untuk anggota polis bertugas. Ia susulan masakan mereka dilihat tidak ikhlas kerana kuah dal cair seperti air. Kamlesh DC turut mengacau kuah dal berkenaan dengan sudu untuk melihat sendiri struktur kuah dal berkenaan. Jelasnya ini adalah serbuan yang dilakukan secara mengejut selepas mendapat pelbagai aduan daripada anggota polis.
Baik, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok, dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Sebelum berpisah, saksikan secara langsung dakwah live episod pertama musim kedua jam 9 malam ini yang akan membawakan topik melangkah ke alam barzakh. Jangan ketinggalan bersama hos Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang dan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa dan Wasiril Aswad malam ini. Baik, saya Adi Rahman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.